Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan syukuran kita kepada Allah. Dan insya-Allah pada hari ini kita meneruskan pengajian dalam kitab Riyadhus Shalihin. Cuma hari ini saya mula lambat, ada jadual yang tertera. Pengajian ini dimula pada jam 4. Cuma kadang-kadang ada sedikit perubahan. InsyaAllah kita pergi kepada hadis ini yang seterusnya daripada mana kita berhenti daripada minggu yang lepas. Dan kita masih berada di dalam bab yang mana Imam An-Nawawi mengatakan babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Yani ini adalah berkenaan dengan bab menjaga sunnah dan adab-adabnya. Minggu lepas kita membicarakan hadis yang berkenaan dengan seorang yang makan pada tangan kirinya dan ditegur oleh Nabi SAW. Maka disebabkan dengan kesombongan, maka dengan kuasa Allah dia tidak dapat mengangkat tangannya apabila Nabi SAW memerintahkannya. Maka hari ini insya-Allah taala kita akan masuk kepada hadis yang ke-164 dalam kitab ini Riyadhus Shalihin, hadis yang kelima dalam bab yang disebutkan tadi. Penulis ini mengatakan an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau mengatakan sami'tu, yakni aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka apabila kita membaca hadis dan kita lihat ini perkataan sami'tu, yang mana sahabat mengatakan aku telah mendengar, maka ini merupakan darjat yang paling tinggi sekali dalam makna. Maksudnya kita ada perbezaan di antara sahabat mengatakan qala Rasulullah SAW dan mereka mengatakan sami'tu Rasulullah SAW. Mana lebih kuat? Lebih kuatlah sami'tu Rasulullah, sebab dia mengatakan dia sendiri telah mendengar Nabi SAW. Manakala kalau ada sahabat mengatakan qala Rasulullah SAW, ada kemungkinan dia tidak mendengar dari Nabi SAW, tetapi dikhabarkan kepadanya daripada orang lain. Berbeza dengan dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca hadis ini daripada perkara yang kita mengatakan yang kita harus memahami, yakni ada sedikit perbezaan dalam segi dia punya maknanya dan ketekanan daripada perkara tersebut. Maka dia mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Nabi SAW ini mengatakan hendaklah kamu merapat-rapatkan saf-saf kamu. Jadi di sini kita ada takkid lam dan nun thaqilah, yang mana Nabi SAW ini mengatakan la tusawwunna sufufakum, yakni hendaklah kamu, yakni ditekankan Nabi SAW, hendaklah kamu merapatkan saf-saf kamu. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, Nabi SAW ini mengatakan au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, yakni maksudnya kalau sekiranya kamu tidak melakukan sedemikian, maka Allah Subhanahu wa taala apa yang akan berlaku adalah akan membezakan arah-arah kamu. Yang perkataan wujuh di sini ada beberapa tafsiran. Salah satu daripada tafsiran adalah arah. Lagi satu tafsiran adalah berkenaan dengan hati. Sebab apabila seseorang itu dia tidak merapatkan saf, satu ke depan, satu yang ke belakang, maka ini akan menyebabkan seseorang itu kita mengatakan ada perubahan pada pemikirannya ataupun tanggapannya kepada satu dengan yang lain. Nanti insya-Allah saya akan membicarakan lagi berkenaan perkara ini. Sekarang kita lihat kepada bahagian kepada bahagian yang pertama. Maka Nabi SAW di sini menekankan apabila kita melakukan salat jamaah, kita merapatkan saf. Kita merapatkan saf. Sekarang kita nak
memahami apakah yang dimaksudkan dengan merapatkan saf. Ada beberapa perkara yang perlu kita memahami. Perkara yang pertama adalah berkenaan dengan kita mengatakan dia punya line ataupun barisan yang mesti tegak. Bila kita melakukan solat jamaah, bagaimana kita nak memastikan barisan kita merupakan barisan yang tegak? Maka caranya adalah dengan kita memastikan belakang kaki, maksudnya belakang di tumit yang ni kaki kita, semua nak kena sama. Semua nak kena sama. Jadi dalam solat jamaah, apa yang perlu yang kita memastikan adalah tumit kita mesti atas satu garisan. Sebagai misal, kalau sekiranya kita ada 10 orang yang melakukan solat, maka kaki ke 10 orang itu daripada belakang tumitnya mesti di atas satu garisan. Maka kebiasaan kita lihat kapet-kapet kita di masjid, ada garisan yang alhamdulillah yang agak mudah sedikit untuk kita nak mengetahui mana sepatutnya seseorang itu harus berdiri. Jadi apa yang kita sepatutnya sentiasa memastikan tumit kita mesti sama ada pada garisan. Maka semua orang mesti mengetahui di mana sepatutnya dia meletakkan tumitnya. Dan ini juga adalah daripada tanggungjawab imam untuk mengingatkan kepada jamaah akan kepentingan memastikan tumitnya berada pada garisan. Nah, ini pada hakikatnya nampaknya seperti perkara yang mudah. Tetapi kita lihat di masjid-masjid masih berlaku banyak kali. Ada jamaah misalan dia berdiri ke dalam saf, maka kakinya betul ke depan. Ada sebahagian kakinya ke belakang. Ini semua adalah perkara yang sepatutnya kita mengelakkan. Jadi bahagian yang pertama adalah untuk memastikan kita merapatkan barisan. Ini adalah bahagian yang pertama. Kenapa kita mengatakan ikut kepada tumit? Sebab kaki manusia ini berbeza-beza. Ada orang kakinya kecil, ada orang kakinya besar, ada orang kakinya panjang dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengikut kepada tumit, maka insya-Allah taala kesemuanya kita akan mendapatkan barisan yang kita mendapatkan barisan yang tegak. Berbeza kalau sekiranya kita ikut kepada bahagian depan kaki. Sebab bila kita mengikut kepada bahagian depan kaki, kita tidak akan mendapatkan barisan yang tegak. Jadi ini adalah perkara yang kita harus memahami. Apa yang diwajibkan adalah kita memastikan tumit di belakang, bukan bahagian jari kaki di depan. Kalau jari kaki di depan, ia akan menyebabkan saf kita tidak akan menjadi rapat disebabkan perbezaan panjangnya kaki satu dengan yang lain. Perkara yang kedua adalah merapatkan saf di antara dua makmum. Bagaimana kita nak merapatkannya? Maka caranya adalah bahu kita mengena kepada bahu orang sebelahan kita. Ini kalau kita lihat, kalau kita melakukan salat, apa untuk kita mendapatkan sunnah merapatkan saf, maka dia adalah bahu ke bahu. Berkenaan dengan kaki, adakah disunatkan kita merapatkan kaki ke kaki? Ini tidak disunatkan. Walaupun kita ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, yang mana dia menyifatkan pada satu kali apabila Nabi SAW membicarakan tentang masalah ini, maka sahabat-sahabat tiba-tiba datang semangat, maka mereka merapatkan kaki dan ke kaki. Maka ulama-ulama hadis yang mensyarahkan hadis ini, hadis Anas, maka mengatakan yang dimaksudkan mereka merapatkan kaki ke kaki disebabkan kegairahan mereka, bukan sebagai satu sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Maka di sini bukanlah menjadi sunnah untuk kita merapatkan kaki ke kaki, sebab melakukan perkara sedemikian dapat menyebabkan ketidakselesaan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, dan juga ia adalah perkara yang bukan mudah, disebabkan kalau sekiranya kita melakukan rukuk ataupun kita melakukan sujud, maka kaki kita tidak dapat merapat sepenuhnya. Berbeza bila kita membicarakan tentang bahu ke bahu. Dan Islam ini adalah agama yang mudah, tidak menyusahkan. Itu sebab kita lihat ulama-ulama kita tidak membicarakan akan kesunahan merapatkan kaki ke kaki.
disebabkan ini perkara yang boleh menyebabkan ketidakselesaan di antara para jemaah. Sebab kita lihat di masjid, ramai jemaah yang kebanyakan kita tidak mengenal mereka. Ada jemaah yang tidak suka atas perkara seperti ini dan sebagainya, maka ia boleh menyebabkan beberapa perkara yang tidak diingini. Dan ini berlaku pada masjid-masjid kita. Ada sebagian orang dia keras atas perkara seperti ini dan dia membaca hadis dan dia mengambil begitu sahaja. Maka tanpa melihat kepada hikmah, tanpa melihat kepada syarah, tanpa melihat kepada keadaan masyarakat dan sebagainya. Jadi apa kadar yang diminta ataupun yang kita mendapatkan pahala adalah kita memastikan bahu kita merapat kepada bahu. Apabila kita melakukan sedemikian, tumit kita ada pada garisan, bahu kita kepada bahu orang sebelahan kita, maka ini sudah mencukupi untuk dinamakan sebagai taswiyatus sufuf, merapatkan saf, yang mana insya-Allah taala kita akan mendapatkan pahalanya dan kita akan mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi SAW menekankan makna ini? Sekarang ini adalah perkara yang seterusnya. Kenapa Nabi kita SAW ini kita lihat berkenaan dengan saf ini? Banyak hadis ini. Selepas ini juga kita akan baca hadis yang lain yang maknanya sikit lebih kurang sama. Nabi SAW sangat menekankan merapatkan saf. Maka sebabnya adalah merapatkan saf ini akan memberikan kesan kepada hati. Dan ini adalah perkara yang ajib. Merapatkan saf ini dalam salat adalah daripada sebab ia boleh menyatukan hati umat Islam. Ia boleh merapatkan hubungan di antara sesama kita. Ini adalah daripada rahsia kita merapatkan saf, daripada rahsia kita melakukan solat jamaah di dalam masjid. Untuk kita memahami perkara ini, jemaah dirahmati Allah, kita lihat kepada sirah Nabi kita SAW. Nabi SAW apabila sampai di Madinah, perkara yang pertama sekali yang dilakukan oleh beliau adalah mendirikan masjid. Dan selepas itu dilaungkan azan dan orang Islam yang datang ke masjid untuk menunaikan solat 5 waktu di sebuah tempat dikumpulkan di dalamnya. Maka daripada hikmahnya dan daripada manfaat daripada datang ke masjid dan melakukan solat jamaah bersama imam dan merapatkan saf dan melihat kepada imam yang berada di hadapan, maka dalam masa yang sama ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat dan menunaikan salat dengan sunah-sunahnya, dengan adab-adabnya, dengan penuh kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah daripada perkara yang mana dia dapat menyatukan hati umat Islam. Ini adalah daripada perkara yang dapat menyatukan hati umat Islam, yang akan memberikan penyatuan bagi hati umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka salat jamaah, salat di masjid, ini adalah daripada sebab kita dapat menyatukan hati-hati kita. Cuba kita lihat di masjid-masjid kita, apabila kita melakukan salat bersama, salat jamaah, jemaah-jemaah yang biasa datang ke dalam masjid, walaupun kita tidak mengenali antara satu dengan yang lain, akan tetapi dengan disebabkan kita melakukan salat berjamaah bersama, kalau sekiranya salah seorang daripada jamaah tidak datang ke masjid ataupun dalam keadaan sakit, tiba-tiba kita akan merasa satu kerisauan ke atasnya. Tiba-tiba kita akan menanyakan, dulu ada satu pakcik misalan, selalu melakukan salat di sini. Sekarang kita tidak lihatnya. Di mana dia pergi? Walaupun kita tidak mengenalnya. Jadi, bagaimana kesan ini wujud dalam hati kita? Bagaimana perkara ini ada dalam hati kita? Yang mana secara tidak langsung kita prihatin ke atas mereka-mereka yang melakukan salat bersama kita. Maka ini adalah daripada barakah. Ini adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah meletakkan kepada hati-hati kita. Apabila kita melakukan rukuk bersama, kita melakukan sujud bersama, kita melakukan qiyam bersama,
kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salat, dan kita menghadap ini kepada kiblat ini yang sama, maka ini secara tidak langsung dia memberikan kesan ini kepada hati kita akan kasih sayang. Dia memberikan ini kesan ini kepada hati kita akan kepentingan ini untuk kita ini bersatu di dalam Islam. Kita sembah ini Tuhan yang sama, kita mengikut ini kepada Nabi yang sama, kita membaca ini Fatihah yang sama, dan kita melakukan rukuk yang sama dan sebagainya. Maka ini semua adalah daripada perkara-perkara yang akan memberikan kesanan. Akan tetapi kalau sekiranya kita tidak merapatkan saf, satu orang yang ini misalnya yang ini berdiri yang ini di sini, lagi satu orang yang ini berdiri yang ini di hadapan, satu orang lagi berdiri yang ini di belakang, maka ini akan memberikan kesan yang ini kepada hati. Subhanallah, ini kita lihat ini daripada mukjizat Nabi SAW. Bagaimana ia dapat memberikan kesan yang ini kepada hati? Maka bila kita lihat satu orang itu dia tidak bersama dengan kita, ataupun yakni dia berlaku yakni perkara yakni yang berbeza ini dengan kita, misalan dalam yakni diri dalam saf, berada di tempat yang berbeza-beza, maka secara tidak langsung sama ada yakni kita sedari ataupun kita tidak sedari, dia dapat yakni mengubahkan pemikiran kita. Yakni seolah-olahnya kita hanya melihat yakni kepada diri kita. Dia akan menyebabkan yakni sesuatu yakni fahaman ataupun satu yakni lintasan yakni fikiran akan perubahan di antara kita dengannya, ataupun yakni kita tidak sama dengannya disebabkan kita berada di satu tempat dan dia berada yakni berbeza dengan tempat yang kita berada. Maka ini dapat mencemarkan yakni kesatuan secara yakni tidak langsung. Itu sebab ini kita lihat Nabi SAW ini sangat ini prihatin kita yakni umat Islam untuk kita bersatu, untuk kita yakni ada kasih sayang ini antara satu dengan yang lain. Maka salat berjamaah dengan imam di masjid adalah daripada sebab yang mana kita boleh mendapatkan kesatuan, kita boleh mendapatkan yakni kasih sayang kalau sekiranya kita melakukannya dengan adab-adabnya yang ditunjuki oleh Nabi SAW. Kita berdoa yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka kembali masjid-masjid kita dan dapat ini kita melakukan solat kita ini di masjid, dan dapat ini kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Seperti mana kita mengetahui yang pergi ke masjid adalah daripada sunnah yang besar yang ditekankan oleh Nabi kita SAW di Madinah, dan begitu juga solat jamaah ini bagi lelaki di dalam masjid, dan begitu juga i'tikaf dalam masjid. Masjid merupakan perkara yang sangat penting sekali dalam masyarakat seorang Muslim. Masjid ini merupakan tempat yang mana boleh menyatukan umat Islam. Masjid merupakan yakni tempat yang mana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dicucuri yakni ke dalamnya. Maka dengan kita menghadirkan diri kita ke masjid dan lebih ramai yakni umat Islam yang datang ke masjid, lebih mudah yakni bagi kita untuk kita menyatukan hati-hati kita di antara umat Islam. Dan dalam masa yang sama juga kita tidak sepatutnya menjadi sebab untuk kita memecah belahkan yakni umat Islam walaupun yakni dalam masjid. Seperti mana ini kita mengatakan, kalau ada individu-individu yang mengacau ketenteraman yang di masjid ataupun menyebabkan ketidakselesaan sebahagian dari jamaah yang dalam masjid, ini daripada masalah yang kita lihat ini pada hari ini, yang mana kita mengelakkannya insya-Allah, dan sama-sama ini kita usahakan untuk kita dapat menghidupkan sunnah-sunnah yang Nabi SAW dalam perkara-perkara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengampunkan dosa kita, dan Allah mengkabulkan segala permintaan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang dekat kepadanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka akhir sekali yang kita lihat, penulis ini mengatakan hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, dan hadis yang muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam seperti mana kita mengetahui, iaitu Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. InsyaAllah ta'ala pada kali yang akan datang kita akan membicarakan hadis yang seterusnya yang ada sama makna dengan hadis yang kita sedang berbicara di dalamnya, dan juga hadis yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.